Ada menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada, Allah Ta'ala itu dengan sifat ketinggiannya berada di atas arash, dan arash itu berada di atas langit. Perkataan ini adalah ijma' perkataan sahabat dan ahlu sunnah. Ijma', bukan perkataan satu orang. Perkataan ijma'. Seluruh sahabat Nabi kata demikian, seluruh ulama-ulama sunnah kata demikian. Soalan dia, kita kata, bolehkah kita menolak ijma'? Ijma' paling tinggi adalah ijma' sahabat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arash. Atas arash istiwa. Bagaimana? Allah a'lam. Ahli syurga tengok Tuhan. Bila tengok Tuhan, dia tengok. Tentu bila tengok tu ada arah tengok. Tentu bila tengok tu ada arah tengok. Kita kata kerana Tuhan tak macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Kita mesti kat mana pun nak boleh kena dikaitkan dengan itu dan ini. Tapi Tuhan tidak terkait dengan semua. Bila dia kata dia boleh menciptakan masa dan dia boleh menjadikan satu proses itu berada dalam masa. Dia boleh menciptakan tempat dan dia boleh menjadikan kuasa dia tu di atas tempat dan di atas masa. Kita kata macam dia kata lebih baik daripada kita mengadakan satu benda yang kita tak mesti. Boleh jadi juga betul. Tuhan kat langit macam mana tak tahu? Tuhan kat langit macam mana tak tahu? Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Antaranya yang kata Allah Ta'ala di langit secara zahir, Ibn Abdul Bar, sehingga dikritik oleh Ibnul Jauzi. Dia menetapkan Allah di langit alal haqiqah, hakikat. Dikritik oleh Ibnul Jauzi. Dia kata boleh membawa kepada kufur. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, golongan Al-Wahabiyah yang mana mereka ini mengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan menjadikan Ibn Taymiyah sebagai rujukan utama mereka. Mereka ni tak malu menyandarkan diri mereka kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanbali, walaupun pada hakikatnya Imam Ahmad bin Hanbal berlepas diri daripada dakwaan-dakwaan mereka yang batil. Mereka ni sebenarnya ialah fake Hanabilah ataupun Hanbali yang palsu. Jika dibuat penelitian berkenaan pendirian Wahabiyah, maka memang ada banyak sangat percanggahan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Fudalaul Hanabilah, sama ada dalam persoalan-persoalan akidah dan juga dalam permasalahan furu' ataupun cabang. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal adalah berselari dengan akidah Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Misalnya, pegangan yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal ialah Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan duduk bersemayam di atas arash, tidak disifatkan dengan perubahan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat dan juga tanpa arah. Dan setelah diciptakan tempat dan arah, Allah Ta'ala tidak berubah daripada sifat yang sebelumnya. Adanya tanpa tempat. Imam Ahmad bin Hanbal tak kata Allah Ta'ala itu berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Beliau tak kata Allah Ta'ala itu berubah daripada tidak berhadap kepada tempat dan juga arah, kemudian setelah itu jadi berhajat pula kepada tempat dan juga arah. Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal tidak meyakini Allah Ta'ala itu berada di suatu tempat seperti akidah Mujassimah, yang mana mereka ini meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah suatu berhala yang besar di langit duduk bersemayam. Begitu juga beliau tidak menerima akidah golongan sesat Mu'tazilah dan juga golongan Jahmiyah yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di semua tempat. Imam Abdul Fadl Abdul Wahid bin Abdul Aziz bin Al-Hajj At-Tamimi, wafat 410 Hijrah, itu ketua ulama Hanabilah di Baghdad, dan anak kepada ketuanya menukilkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya I'tiqadul Imam Ahmad. Dia berkata pada waktu surat yang ke-41 bahawa Ahmad bin Hanbal dia berkata, wala yajuzu an yuqala istawa bi mumasatin wala bimulaqah, ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Wallahu ta'ala la yalhaquhu taghayyurun wala tabaddulun wala talhaquhu al-hudud qabla khalqil 'arsy wala ba'da khalqil 'arsy. Maknanya tidak boleh mengatakan istawa yang warid dengan makna saling bersentuhan, saling bertemu antara satu sama lain. Maha suci Allah daripada perkara tersebut dengan penyucian yang sempurna. Allah Ta'ala tidak berlaku kepadanya perubahan dan juga pertukaran sebelum diciptakan arash dan juga setelah diciptakan arash. Kemudian Abdul Fadl mengatakan, wa kana yunkir ay Imam Ahmad ala man yaqul inna Allah fi kulli makanin bi dzatihi li'anna al-amkinata kullaha mahdudah. Maknanya Imam Ahmad mengingkari kepada sesiapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di semua tempat dengan zatnya, kerana tempat-tempat semuanya mahdud, iaitu ada batasan, iaitu had. Ini jelas menunjukkan Imam Ahmad bin Hanbal menolak untuk disandarkan kepada Allah Ta'ala itu had atau batasan. Tidak seperti mana anggapan kuat Mujassimah yang mana mereka ini menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu had, batasan. Abdul Fadl At-Tamimi ini adalah seorang fuqaha besar dalam mazhab Hanbali. Beliau termasuk dalam Hanabilah Mutaqaddimin yang mana Az-Zahabi, hatta Zahabi sendiri
Al-Zahabi berkata tentang Abul Fadl At-Tamimi bahawa beliau ialah Al-Imamul Faqih Ra'isul Hanabilah, iaitu imam yang jadi ikutan, yang faqih, dan beliau ialah ketua Hanabilah. Jika ada yang menyandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat, sama ada pada suatu tempat ataupun pada semua tempat, atau mengatakan beliau meyakini bahawa Allah Ta'ala itu berada di suatu arah, maka tuan-tuan ketahuilah itu adalah suatu pendustaan dan pembohongan ke atas beliau rahimahullahu ta'ala, dan pembohongan terhadap golongan salafus salih. Seorang alim terkenal dalam mazhab Hambali yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hambali tak lain tak bukan iaitulah Al-Imamul Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali, wafat 597 Hijrah. Dalam kitabnya dia menyebutkan bahawa Ahlus Sunnati wal Jamaah secara amnya dan Imam Ahmad bin Hanbal secara khususnya telah berlepas diri daripada golongan Mujassimah. Beliau berkata, "Kana Ahmadu la yaqulu bil jihati lil bari." Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengatakan adanya arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jauzi Al-Hambali sendiri telah menyebut pendirian akidahnya dalam kitabnya Daf'u Syubhat Tashbih, yang mana akidah ini selari dengan akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Beliau mengatakan bahawa al-wajibu alaina an na'taqida anna zat Allah Ta'ala la yahwihi makan wa la yusafu bit-taghayyur wal intiqal. Intah. Iaitu maksudnya wajib ke atas kita meyakini bahawa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh tempat, tidak disifatkan dengan perubahan atau berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Al-Hafidh Ibnu Jauzi ini adalah salah seorang ulama terkemuka dalam kalangan mazhab Hambali. Beliau termasuk salah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam membersihkan mazhab Hambali daripada kotoran-kotoran akidah tashbih yang telah dimasukkan secara palsu oleh golongan musyabbihah yang tidak bertanggungjawab. Tidak sedikit karya yang telah beliau tulis dengan tujuan untuk membersihkan mazhab Hambali daripada akidah tashbih. Salah satu kitab yang beliau karang adalah kitab Daf'u Syubhat Tashbih ini. Kitab ini tuan-tuan mengandungi pelbagai bantahan terhadap kaum al-musyabbihatul mujassimah, iaitu puak yang mendakwa mereka itu konon-kononnya ikut mazhab Hambali. Padahal tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal sama sekali bebas daripada segala apa yang mereka yakini. Dalam kitab ini, Al-Hafidh Ibnu Jauzi menjelaskan kebenaran akidah salaf dan akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang menegaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya Allah tanpa bertempat dan juga tanpa arah, suci daripada segala bentuk dan juga ukuran, suci daripada segala sifat duduk, berdiri, duduk bersemayam, dan juga pelbagai sifat-sifat jisim dan perkara baharu. Selain daripada Ibnu Jauzi, Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah wafat 733 Hijrah. Itu beliau merupakan seorang ulama terkenal dalam kitabnya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaj Ahli Ta'til. Beliau mengatakan hal yang sama. Beliau menyebutkan bahawasanya innal Imam Ahmad la yaqulu bil jihati lil bari, iaitu sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan ada arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jamaah adalah antara ulama yang dipuji dan disanjung oleh Al-Zahabi sendiri dengan katanya kana qawiyyal musyarakati fil hadis, 'arifan bil fiqh wal usul. Maksudnya beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat kuat, berpengetahuan luas tentang ilmu fiqh dan juga usulnya, cerdik, pakar ilmu yang berkemahiran, seorang yang warak, sempurna bentuknya, tajam akalnya, bagus penjelasannya, kuat agamanya, seorang yang suka beribadah dan juga melazimi wirid-wirid. Tuan-tuan boleh melihat pernyataan ini dalam kitab Ad-Durarul Kamina fi A'yanil Mi'atil Thaminah, iaitu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijrah pada juzuk yang ketiga halaman yang ke-171 dan juga 172. Tambahan daripada pernyataan ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 973 Hijrah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah halaman yang ke-144. Ketika ditanya tentang akidah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menegaskan aqidatu Imam Sunnati Ahmad bin Hanbal, dia kata sampai muwafiqatun li aqidati ahli sunnati wal jamaah min al-mubalaghati tammati fi tanzihillahi ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira min al-jihati wal jismiyati wa ghairihima min sa'iri simatin naqs bal wa 'an kulli wasfin laysa fihi kamalul mutlaq wa ma ishtahara baina jahalatil mansubina ila hadha al-imam al-a'zam al-mujtahid min annahu qa'ilun bi shay'in min al-jihati aw nahwiha fakadhibun wa buhtanun wa iftira'un 'alayhi fal'ana Allahu man nasaba dhalika ilayhi aw ramahu bi shay'in min hadhihi al-mathalib allati bara'ahu Allahu minha. Mafhumnya, akidah al-Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah akidah yang bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu melakukan penyucian yang sempurna, mensucikan Allah daripada keyakinan yang diperkatakan oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang ingkar seperti mengatakan konon-kononnya bagi Allah itu ada jisim lah, arah, sifat-sifat jisim dan juga lain-lain daripada sifat-sifat kekurangan. Bahkan beliau mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan secara mutlak. Lepas tu, tengok apa dia kata. Adapun apa yang tersebar
menyebar dalam kalangan golongan-golongan yang jahil, yang mana mereka menyandarkan diri mereka kepada Imam Mujtahid Ahmad bin Hanbal, iaitu orang yang mendakwa mereka mengikut Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad bin Hanbal bersih daripada dakwaan-dakwaan batil mereka ini. Bahawa konon-kononnya Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan salah satu akidah batil tersebut seperti arah dan seumpamanya, maka itu adalah pendustaan dan juga pembohongan terhadapnya. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang menyandarkan perkara tersebut kepada Imam Ahmad atau menuduhnya dengan keyakinan-keyakinan batil, padahal Allah Ta'ala telah membersihkan diri Imam Ahmad daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri, berdasarkan kata-kata Ibnu Hajar ini dan juga selainnya, memang betul-betul para ulama memperakui memang wujud fiqh Hanabilah atau Hanbali yang palsu, yang mana mereka menggunakan nama Imam Ahmad bin Hanbal untuk menyebarkan kesesatannya. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami lagi? Beliau mengatakan sesuatu yang penting. Qad bayyana al-hafidhul hujjatul qudwatul imam Abul Faraj ibn Jauzi min a'immati madhhabihi al-mubarra'in min hadhihi al-wasfatil qabihati syari'ah anna kullama nusiba ilayhi من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان وإن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياد الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المكر والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذ الله متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم. الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج ابن Jauzi termasuk dalam kalangan ulama yang menjadi ikutan mazhabnya, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal, yang berlepas diri daripada keyakinan keji tersebut. Beliau telah menjelaskan bahawa semua yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan keyakinan batil tersebut adalah pendustaan dan juga pembohongan terhadapnya semata-mata. Serta perkataan Ahmad sendiri sangat tegas menjelaskan kebatilan keyakinan keji tersebut, di samping Ahmad bin Hanbal sendiri mensucikan Allah daripada menyifatkan dirinya dengan perkara-perkara tersebut. Justru ketahuilah mengenai perkara tersebut, sesungguhnya ia adalah sangat-sangat penting. Dan awas, jangan sampai kamu mendengar dan percaya isi kandungan buku-buku Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lain-lain yang telah mengikut hawa nafsu. Allah Ta'ala menyesatkannya walaupun dia berilmu. Allah tutup pendengaran dan juga hatinya, dan Allah Ta'ala jadikan penghalang atau penutup pada matanya, sehingga siapakah lagi yang boleh memberikan mereka petunjuk bimbingan setelah Allah Ta'ala menyesatkan mereka. Sungguh betapa golongan mulhid tersebut melampaui batas, melangkaui garisan yang telah ditetapkan dan merobek-robek kesucian syariat dan juga hakikat. Mereka mengira, tuan-tuan, mereka ini mengira diri mereka berada dalam petunjuk Allah Ta'ala, padahal mereka tidak seperti itu. Bahkan mereka berada dalam kesesatan yang paling keji, keadaan yang paling buruk dan juga rugi, serta puncak pembohongan dan juga pendustaan. Semoga Allah Ta'ala tidak menolong pengikut mereka dan membersihkan bumi ini daripada orang-orang seperti mereka. Tuan-tuan yang mulia, Imam Ahmad bin Hanbal seperti imam-imam dalam mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Abu Hanifah, yang mana mereka ini bukan hanya menolak arah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka menghukum kufur orang yang meyakini perkara tersebut. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim Syarh Al-Muqaddimatul Hadramiyah pada halaman yang ke-144 dia mengatakan, wa'lam anna al-Qurafiyya wa ghairahu hakaw 'an asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qawl bi kufri al-qailin bil jihati wat tajsimi wa hum haqiqun bidzalik. Maknanya, ketahuilah bahawa Al-Qarafi dan juga lain-lain mereka menukilkan daripada Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah radhiyallahu anhum, mereka menukilkan pendapat berhubung kufur golongan yang mengatakan ada bagi Allah tu suatu arah dan juga jisim, dan mereka itu menurut Ibnu Hajar sungguh benar dalam perkara tersebut. Al-Qarafi di sini ialah Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Abil Ala Idris bin Abdul Rahman ibn Abdullah Sanhaji Al-Qarafi yang meninggal pada tahun 684 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar itu disebut juga oleh seorang alim daripada Nusantara kita ini dalam kitabnya Sabilus Salam fi Syarh Hidayatul Awam karangan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani pada halaman yang ke-32. Seterusnya, selari dengan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ialah apa yang dinyatakan oleh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kausari
wafat 1371 Hijrah, yang mana beliau adalah perwakilan para masyayikh Islam di Darul Khilafah Al-Uthmaniyah. Dia menyebutkan tentang kesepakatan imam empat mazhab termasuk Ahmad bin Hanbal dalam membantah mereka yang menyifatkan arah kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka menghukum kufur mereka yang mengatakannya. Beliau berkata dalam kitabnya Maqalatul Kautsari pada halaman yang ke-269, dia berkata, innal qawla bi isbatil jihati lahu ta'ala kufrun indal a'immatil arba'ati hudatil ummah kama naqala anhum al-Iraqiyyu ala ma fi syarh al-Mishkat li Ali al-Qari. Maknanya sesungguhnya pendapat yang mengisbatkan arah bagi Allah Ta'ala itu adalah kufur di sisi imam-imam yang empat yang merupakan pembimbing ummah. So ini termasuk al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz al-Iraqi, sebagaimana tercatat dalam syarh al-Mishkat karangan Mulla al-Qari. Jadi tuan-tuan, para ulama yang menukilkan daripada imam empat mazhab termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tentang kekufuran orang yang mengatakan Allah baginya jihad ataupun arah dan juga jisim ialah Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Siapakah lagi? Iaitu contohnya Mulla Al-Qari dan juga Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Al-Imam Al-Qurafi dan juga Al-Iraqi. Dan ini juga tuan-tuan sama dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama Nusantara kita seperti Syekh Nuruddin Ar-Ramiri dalam kitabnya As-Siratul Mustaqim, bahawa golongan Mujassimah yang meyakini bahawasanya ada arah bagi Allah Ta'ala, maka mereka, hukum mereka itu di sisi empat mazhab termasuk Imam Ahmad bin Hanbal adalah hukumnya kafir juga. Kata-kata Syekh Nuruddin Ar-Ramiri ini daripada kitab As-Siratul Mustaqim dimuatkan pada bahagian tepi hawasyi kitab Sabilul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari pada juzuk pertama halaman ke-213, dan juga Al-Mufassir Muhammad bin Allan As-Siddiqi Syafi'i Al-Ash'ari Al-Makki dalam kitab Al-Futuhatul Rabbaniyah Al-Azkar An-Nawawiyah yang wafat pada tahun 1057 Hijrah pada babul hathi ala du'a wal istighfar fi nisf tsani min kulli lailah, itu pada bab menggalakkan berdoa dan beristighfar pada separuh kedua Ramadan pada setiap malam, pada juzuk ketiga pada halaman yang ke-196. Dia menyebutkan wa annahu ta'ala munazzahun 'anil jihati wal makani wal jismi wa sa'iri awsafil hudus wa hadha mu'taqadu ahli al-haqq wa minhum al-Imam Ahmad wa ma nasabahu ilayhi ba'dhum min al-qawli bil jihati aw nahwiha كاذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة وما وقع في كلام بعض المحدثين والفقهاء مما يوهم الجهة أو التجسيم أوله العلماء وقالوا إن ظاهره غير مراد فعليك بحفظ هذا الاعتقاد واحذر زيغ المجسمة والجهوية أرباب الفساد. Kita tengok maknanya apa dia kata. Dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada arah, tempat, jisim dan seluruh sifat-sifat baharu. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Antara mereka adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan apa yang disandarkan sebahagian orang kepada beliau bahawa beliau berpendapat konon-kononnya Allah Ta'ala itu berada pada arah atau seumpamanya, maka itu adalah pendustaan yang amat jelas terhadap beliau dan pendustaan terhadap sahabat-sahabat beliau yang terdahulu, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jauzi yang mana beliau adalah antara ulama terkemuka di kalangan Hanabilah. Dan apa yang berlaku dalam kata-kata sebahagian golongan hadis dan juga fuqaha yang ingin memberi waham adanya arah ataupun jisim bagi Allah Ta'ala, maka para ulama mereka mentakwilkannya dan mereka mengatakan bahawa makna zahirnya itu bukanlah apa yang dimaksudkan. Maka tuan-tuan, dia kata dekat sini, hendaklah kamu menjaga keyakinan ini dan hendaklah berhati-hati dengan penyelewengan puak Mujassimah dan juga Jahmiyah yang mana mereka ini merupakan golongan yang membawa kerosakan. Al-Muhaddits Al-Syekh Muhammad bin Arabi At-Tabban atau nama pendeknya ialah Al-Syekh Abu Hamid bin Marzuq dalam kitabnya Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin pada juzuk pertama pada halaman yang pada halaman yang ke-79, dia mengatakan tentang Fudalaul Hanabilah bahawa mereka ini menyucikan Allah daripada sebarang arah dan juga tempat, seperti mana Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah semua sekali sepakat tidak ada perbezaan pada masalah ini, pada hal ini. Beliau mengatakan ittafaqal uqala'u min ahli sunnati Syafi'iyyati wal Hanafiyyati wal Malikiyah wa fudala'il Hanabilati wa ghairihim ala anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun 'anil jihati wal jismiyati wal haddi wal makan wa musyabahati makhluqati. Mafhumnya, sepakat para cerdik pandai dalam kalangan Ahlu Sunnati wal Jamaah, iaitu Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Malikiyah dan juga Fudala'ul Hanabilah serta selainnya, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada arah, sifat-sifat jisim, batasan had, tempat
dan juga Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah daripada menyamai makhluknya. Juga Imam Abdul Fadl At-Tamimi Al-Hambali, dia pernah menukilkan kata ataupun ibarat Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur, iaitulah mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Mafhumnya, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti itu. Dan ini menunjukkan ketulinan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau di atas pegangan tanzih, iaitu mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat makhluk. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama salaf yang menafikan jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Fadl At-Tamimi, iaitu ketua ulama bermadzhab Hanbali di Baghdad dan anak kepada ketuanya, dalam kitabnya I'tiqadul Imam Ahmad, dia menyebutkan pendirian Imam Ahmad bin Hanbal tentang isu jisim. Apa dia kata? Dia berkata, wa ankaru Ahmadu ala man yaqulu bil jism wa qala innal asma'a ma'khudhatun min asy-syari'ati wal lughah wa ahlul lughati wada'u hadzal isma ala dhi tulin wa 'ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lifin wallahu ta'ala kharijun 'an dzalika kullih ay munazzahun 'an dzalika kullih falam yajuz an yusamma jisman li khurujihi 'an ma'na jismiyah walam yaji' fi syari'ati dzalik fabatal. Maknanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dia mengingkari orang yang berkata dengan jisim. Maknanya Imam Ahmad dia ingkar, dia mengingkari orang yang kata Allah Taala itu jisim. Dan Imam Ahmad dia berkata nama-nama itu sebenarnya diambil daripada syariat dan juga bahasa Arab. Dan juga ahli bahasa Arab mereka meletakkan nama ini, iaitu perkataan jisim ni, untuk sesuatu benda yang mempunyai panjang, lebar, tebal, bersusun, bentuk dan bahagian-bahagian yang terjalin menjadi satu yang lengkap. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada disifatkan dengan semua itu, maka tidak boleh disebut Allah itu suatu jisim, kerana Allah Taala itu suci daripada sifat kejisiman dan tidak pula warid dalam syariat, maka ia adalah suatu kebatilan. Al-Hafidh Al-Baihaqi menukilkan ini juga daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad yang masih dalam bentuk manuskrip dan juga selainnya. Berdasarkan ini tuan-tuan, tidak benar mengatakan bahawa konon-konon yang golongan salaf termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tidak menafikan jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sahibul Khisal, iaitu pengarang Al-Khisal yang dia termasuk dalam kalangan Al-Hanabilah, iaitu dia menukilkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa beliau menghukum kafir orang yang mengatakan Allah itu jisim yang tidak sama dengan jisim-jisim yang lain. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, man qala Allahu jismun la kal ajsam kafara. Maksudnya, barang siapa yang mengatakan Allah itu jisim yang tidak sama dengan jisim-jisim yang lain, maka dia adalah kafir. Maknanya, walaupun dia mengatakan la kal ajsam, tidak sama seperti jisim-jisim yang lain, maka dia dihukumkan kafir. Selagi mana dia memahami makna jisim. Apa itu jisim? Jisim adalah yang ada padanya panjang, baginya panjang, lebar dan juga ketebalan. Okey, kalau dia memahami makna jisim, dia faham makna jisim, lalu dia sengaja tetap juga mengatakan Allah itu jisim, maka di sini dia jatuh kafir. Sebab apa? Sebab dia ambil kira pengakuannya sahaja, iaitu perkataan yang pertama dia mengatakan Allah itu jisim, dan tidak diuzurkan dengan pengingkarannya setelah itu dengan mengatakan la kal ajsam, tidak sama dengan jisim-jisim yang lain. Ini berarti orang yang berkata Allah itu jisim sama je dengan orang yang kata Allah itu makhluk. Maka pernyataan yang kedua, la kal ajsam, tidak sama seperti jisim-jisim yang lain, seolah-olah yang kata begitu, seolah-olah dia kata Allah itu makhluk, laisa kal makhluqat. Wal'iyadzubillah. Maka jika dilihat pada pernyataan yang pertama itu, iaitu Allah itu makhluk, maka di sini dia telah mendustakan Al-Quran, sebab jisim itu makhluk. Jisim semuanya makhluk. Adakah jisim bukan makhluk? Tak ada. Jisim semuanya makhluk. Maka orang yang kata Allah itu jisim sama seperti dia mengatakan Allah itu makhluk, walaupun dia kata la kal ajsam, seolah-olah dia berkata Allah itu makhluk, bukan sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, jika dilihat pada pernyataan yang pertama tu, iaitu dia kata Allah itu makhluk, maka di sini dia telah mendustakan Al-Quran dan ia adalah kekufuran. Maka kita tidak lagi melihat kepada pernyataan yang kedua itu. Contoh paling mudah saya bagi, kalau saya kata anta hamir lasta kal himar, adakah ini pujian? Tidak. Okey, saya bagi contoh yang sangat-sangat simple. Kalau ada orang dikata kepada kamu, kamu ini gila tapi tak sama seperti gila-gila yang lain, bukankah kamu akan marah bila orang kata perkataan ini kepada kamu? Atau contoh lain, kalau ada orang lain kata kamu ini bodoh tapi tak sama seperti bodoh-bodoh yang lain, bukankah kamu akan marah bila orang kata ini kepada kamu?
suka, kamu suka. Tak, pastinya kamu marah. Sebab apa? Sebab kamu tak faham perkataan bukan macam bodoh-bodoh yang lain itu sebagai suatu penyucian. Sama juga kalau orang dikata Allah tu jisim tapi tak sama seperti jisim-jisim yang lain, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kufur. Sebab apa? Sebab orang yang kata begitu, dia tidak menyucikan Allah daripada sifat-sifat jisim. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia berkata, "Man qala Allahu jismun la kal ajsam kafar." Kemudian, kalam Imam Ahmad bin Hanbal ini dinyatakan oleh Al-Hafidhul Faqih Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Tashniful Masami' bi Jam' al-Jawami' pada juzuk keempat halaman yang ke-648, dan seterusnya beliau mengatakan, "Wa nuqila 'anil Asy'ariyyati annahu yufassar wa hadha an-naqlu 'an al-Asy'ariyyati laysa bisahih." Laysa bisahih. Maknanya, dan apa yang dinukilkan daripada sebahagian Asy'ariyah bahawa konon-kononnya orang yang kata Allah itu jisim tapi tak sama dengan jisim-jisim yang lain, maka itu hukumnya fasik. Maka tuan-tuan, nukilan ini daripada sebahagian Asy'ariyah ialah tidak sahih. Apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dinyatakan juga oleh salah seorang dalam kalangan ulama Hanabilah yang terkenal, iaitu Al-Faqih Ibn Balban Al-Hambali, wafat pada 1083. Beliau menyatakan dalam kitabnya Mukhtasarul Ifadati fi Rub'il Ibadati wal Adabi waz Ziyarat pada halaman yang ke-489, dia berkata, "Wajibu jazmu bi annahu subhanahu wa ta'ala laysa bi jawharin wala jismin wala arad, la tahulluhu al-hawadith wa la yahullu fi hadithin ولا ينحصر فيه فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر فيجب الجزم بأنه سبحانه بائن من خلقه أي غير مشابه من خلقه فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان." Maknanya wajib pegang dengan pegangan yang putus, itu tanpa syak, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak jauhar, bukan jisim, bukan arad, dan bukan ia benda-benda yang baharu ataupun makhluk. Allah taala tidak meresap masuk dalamnya, dan Allah taala tidak meresap masuk ke dalam makhluk, dan Allah taala tidak terbatas padanya. Maka barang siapa yang meyakini atau berkata bahawasanya Allah Ta'ala itu berada di setiap tempat atau di suatu tempat, maka dia kafir. Maka wajiblah pegang dengan putus bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak sama daripada ciptaannya. Sedangkan Allah Ta'ala telah ada tanpa tempat. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan tempat itu, dan Allah ada seperti sifatnya yang sebelum dia menciptakan tempat itu, iaitu tidak berubah. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yushbihu syai'an wala yushbihuhu syai'un faman syabbahahu bi syai'in min khalqihi faqad kafar kama yataqadahu jisman aw qala innahu jismun la kal ajsam." Apa dia kata? Ulang balik. Kama yataqadahu jisman aw qala innahu jismun la kal ajsam. Maknanya, dan Allah tidak menyamai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Maka barang siapa yang menyamakannya dengan sesuatu daripada ciptaannya, maka dia telah kafir. Seperti orang yang meyakini Allah itu jisim, atau dia mengatakan bahawasanya Allah itu jisim yang tidak sama seperti jisim-jisim yang lain. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang penafian Allah daripada jisim, dan ia adalah apa yang dipegang oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dan inilah yang diajar oleh para ulama dalam kalangan salafus salih. Kesimpulannya tuan-tuan, benarlah apa yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Abu Hafs Ibnu Syahin tentang kewujudan Hanbali yang palsu atau fake Hanbali. Ibnu Syahin adalah salah seorang tokoh hadis yang terkemuka, dan beliau adalah salah seorang sahabat kepada Al-Hafidh Ad-Darqutni yang juga dalam kalangan ahli hadis. Beliau mengatakan, "Rajulani salihan buliya bi ashabi su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal." Mafhumnya, ada dua orang lelaki yang salih yang diberi bala ujian dengan pengikut-pengikut yang sesat, yang menyimpang. Yang pertama, Ja'far bin Muhammad dan juga Ahmad bin Hanbal. Kalam ini ditakhrijkan dengan sanad-sanad yang sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyid Kadhibil Muftari Fima Nusiba ila Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, halaman ke-163. Maksud Ibnu Syahin adalah Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana mereka ini termasuk dalam kalangan ulama-ulama imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Tetapi tuan-tuan, sangat banyak pembohongan-pembohongan dibuat ke atas kedua tokoh yang terkenal ini oleh orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada keduanya dengan cara yang melampau. Sedangkan tuan-tuan, kedua-dua imam ini bersih dan berlepas diri daripada segala dakwaan-dakwaan yang batil tersebut. Kita nampak selalu je ada golongan-golongan Syiah, yang mana mereka golongan Syiah ni, mereka mempergunakan nama Imam Ja'far al-Shadiq, lalu mereka mendakwa bahawa beliau berkata sekian-sekian, sedangkan tuan-tuan, Imam Ja'far al-Shadiq
Shadiq, bukan daripada ulama Syiah. Bahkan beliau adalah daripada ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Tetapi sayangnya disandarkan kepada beliau oleh golongan Syiah dengan dakwaan-dakwaan yang batil, yang beliau sendiri bersih daripada dakwaan-dakwaan yang batil tersebut. Begitu jugalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada je golongan Mujassimah termasuk Wahabiyah pada hari ini. Mereka mendakwa bahawasanya mereka ini mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, namun mereka ini telah menisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dakwaan-dakwaan batil untuk menggambarkan konon-kononnya Imam Ahmad bin Hanbal juga berpegang dengan akidah tajsim seperti mereka. Sedangkan tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yang suci daripada dakwaan-dakwaan batil tersebut. So tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah dengan golongan Wahabiyah ataupun fiqh Hanabilah pada hari ini, yang mana mereka tuan-tuan, mereka mempergunakan nama Hambali untuk menyebarkan akidah tajsim mereka, dan mereka mengatakan ada arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka adalah berasal daripada puak Mujassimah sebelum mereka, yang mana mereka ini menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Karamiyah yang dinisbahkan kepada seorang lelaki bernama Muhammad bin Karam, Bayaniyah yang dinisbahkan kepada seorang bernama Bayan bin Sam'an, diikuti pula setelah itu oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Utsaimin, Shalih Fauzan dan mereka yang sealiran dengannya.